Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin isu paling hangat membabitkan pengesahan daripada SPRM bahawa Muhyiddin Yassin ialah antara suspek yang disiasat untuk isu jana wibawa. Hari ini SPRM juga tampil memberikan kejutan yang lebih besar melalui Ketua Pengarah SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki. Walau bagaimanapun, ianya juga mengaitkan dengan Tengku Zafrul. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, mohon kiranya anda tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, SPRM menyatakan bahawa jangan buat kesimpulan mereka adalah saksi ataupun suspek. Ini merujuk kepada apa yang telah ditularkan, apa yang telah dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin sebagai beliau kata beliau bukan suspek di dalam siasatan SPRM baru-baru ini. Sehingga kan SPRM juga tampil mengesahkan bahawa Muhyiddin Yassin adalah sebahagian ataupun antara suspek. Oleh sebab itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa pihaknya sudah pun mengambil keterangan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung siasatan ke atas projek jana wibawa dan akan memanggil bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz dalam masa terdekat. Justru katanya untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung jana wibawa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam kenyataan hari ini memaklumkan Zafrul akan dipanggil dalam masa terdekat. Beliau turut mengesahkan bahawa pihaknya sudah mengambil keterangan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung perkara itu. Justru dia memberi amaran bahawa mereka yang disoal siasat supaya tidak membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka adalah suspek ataupun tidak dalam sesuatu kes berkenan. Itulah yang telah dinyatakan oleh pengamal undang-undang di seluruh Malaysia. Mereka katakan bahawa semasa siasatan masih berjalan adalah dilarang untuk suspek ataupun sesiapa sahaja yang disiasat oleh SPRM untuk memberikan kenyataan kerana ia bakal mengganggu, ia akan boleh mengganggu siasatan yang sedang dijalankan. Oleh sebab itulah Tan Sri Azam Baki memberikan amaran bahawa mereka yang disoal siasat supaya tidak membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka adalah suspek ataupun tidak dalam sesuatu kes berkenaan. Siasatan sedang dijalankan dan adalah tidak wajar untuk individu yang dipanggil memberi keterangan membuat kesimpulan sendiri sama ada mereka dipanggil sebagai saksi ataupun suspek, kata Azam Baki. Azam Baki berkata mengikut Seksyen 30 dalam kurungan 1/E Akta SPRM tahun 2009, pegawai Suruhanjaya yang menyiasat kesalahan di bawah akta ini boleh memerintahkan mana-mana orang supaya hadir di hadapannya bagi maksud diperiksa secara lisan berkaitan apa-apa perkara yang mungkin dapat pada pendapat beliau membantu siasatan. Mereka harus menunggu sehingga siasatan selesai sebelum memberikan komen tentang siasatan oleh penguatkuasa, kata beliau lagi. Oleh sebab itu, seperti yang dinyatakan oleh netizen dalam komen mereka kata, memang tepatlah apa yang dikatakan oleh netizen. Mereka kata, sesiapapun yang dalam siasatan sebenarnya dilarang, tidak boleh memberikan apa-apa komen tentang siasatan tersebut oleh penguatkuasa kerana ianya bakal mengganggu siasatan. Semalam media melaporkan Muhyiddin adalah antara individu yang disiasat berhubung projek jana wibawa dan Presiden Bersatu itu dilaporkan sebagai berkata SPRM memanggilnya untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek. Meskipun Azam tidak menyebut secara spesifik, namun adalah dipercayai kenyataannya itu merujuk kepada Muhyiddin yang berkata dirinya satu-satunya saksi dalam kes berkenan. Saudara-saudara, jadi oleh sebab itulah amatlah kita setuju kalau semua orang yang di dalam siasatan SPRM melibatkan jana wibawa ini dapat menghentikan apa-apa kenyataan yang berkaitan, dapat menghentikan apa-apa kenyataan yang berbentuk spekulasi kerana menurut sumber apa-apa bentuk siasatan yang berbentuk spekulasi adalah dilarang sama sekali.
Sebelum kita berpisah, sila share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu pendedahan, satu pengakuan yang tidak pernah kita tahu sebelum ini. Dan pastinya yang berkaitan dengan Muhyiddin Yassin dengan projek Jana Wibawa yang memakan belanja amat besar. Dan saya yakin Anda akan share video ini. Kamu mesti wajib habiskan ulasan ini, karena ulasan ini amat padat dengan maklumat yang tak pernah Anda fikir dan yakin ia muncul di depan mata Anda. Saudara-saudara, hari ini tampil seorang lelaki yang saya pikir cukup berani untuk memberi ancaman politik, ancaman masa depan politik kepada Muhyiddin Yassin. Ini apabila projek Jana Wibawa diberi runding terus, terpilih kepada kontraktor mesra parti tertentu menurut PKMM. Siapa itu PKMM? Ikuti terus ulasan ini. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM bersedia untuk membantu SPRM dalam siasatan berkaitan projek Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa Jana Wibawa. Presiden PKMM Datuk Seri Mohamed Fazil Hassan berkata, bagaimanapun setakat ini persatuan itu tiada dipanggil atau dihubungi SPRM mengenai projek Jana Wibawa. Wah, itu yang saya kata tadi. Lelaki ini cukup luar biasa, cukup berani untuk memberi ancaman masa depan politik Muhyiddin Yassin. Manakala tidak, beliau bukan calang-calang orangnya. Beliau ialah presiden kepada Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Dan yang menariknya, ikuti apa yang didedahkan oleh beliau sebentar lagi. Pasti Anda tak pernah tahu, karena saya pun tak pernah tahu. Akhirnya malam ini saya baru tahu. Buat masa ini, beliau memaklumkan tiada ahli PKMM terbabit projek itu. Namun pihaknya bersedia untuk memberi kerjasama membantu siasatan berkenan. Bayangkan, pengerusi PKMM ini atau Presiden PKMM ini menyatakan bahwa tiada ahli PKMM terbabit projek itu. Siapa ahli PKMM ini? Apa itu PKMM? Saya ulang semula. PKMM ialah Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Jadi maknanya, ini ialah persatuan yang mana dianggotai sepenuhnya orang Melayu. Namun demikian, beliau mengatakan, Presiden ini mengatakan bahwa setakat ini tiada dipanggil untuk membantu siasatan, ataupun beliau kata, dia kata tiada ahli PKMM terbabit projek itu. Maknanya untuk ahli atau orang Melayu yang menjadi ahli PKMM ini belum ada satu pun yang terbabit projek itu, namun pihaknya bersedia membantu siasatan. Beliau mengatakan, Presiden PKMM ini menyesahkan bahwa persatuan memang sedia maklum mengenai projek Jana Wibawa ini. Malah pernah membangkitkan isu ini kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan komitmen untuk menyiasatnya. Projek Jana Wibawa diberikan secara tender terrunding terus dan tender terpilih, yang mana ia diberikan kepada kontraktor mesra kepada parti tertentu, dakwanya kepada Berita Harian. Ini lagi satu pendedahan yang memang betul-betul mengejutkan kita. Apabila rupa-rupanya Ismail Sabri Yaakob pun telah dimaklumkan tentang perkara ini, tentang masalah projek isu Jana Wibawa. Tetapi Ismail Sabri Yaakob hanya mengatakan beliau menyatakan komitmen untuk menyiasatnya. Itulah bezanya Ismail Sabri Yaakob dengan Anwar Ibrahim. Ramai Perdana Menteri yang sebelum ini hanya menyatakan komitmen untuk menyiasat, tetapi sehingga mereka tidak berkuasa, tiada siasatan yang dilakukan. Projek Jana Wibawa diberikan secara tender runding terus dan tender terpilih, yang mana ia diberikan kepada kontraktor mesra pada parti tertentu, dakwa
Presiden PKMM ini. Siapa parti yang dinyatakan ini dan mengapa kontraktor yang mesra parti itu saja yang dipilih? Saudara ikut terus ulasan ini kena lebih lama kita ulas ini, lebih banyak maklumat yang Anda dapati tak pernah Anda tahu. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dilaporkan berkata, Kementerian Kewangan MOF mengarahkan pelaksanaan projek Jana Wibawa ditangguhkan untuk meneliti semula sama ada tata cara perolehannya mengikut peraturan ditetapkan oleh Perbendaharaan. Ahmad Zaid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dipetik berkata penangguhan projek bernilai RM5.7 bilion itu dibuat kerana terdapat unsur kaedah perolehan secara tender terpilih atau runding terus. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mengesahkan beliau sudah memberi keterangan kepada SPRM mengenai projek Jana Wibawa. Bekas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz pula menyatakan kesediaan untuk memberi keterangan kepada SPRM jika dipanggil. Muhyiddin dilaporkan berkata keterangan diberi adalah berkaitan penganugerahan kepada kontraktor dipilih bahwa projek berkenaan yang didakwa pihak tertentu bahawa berkemungkinan wujud tata cara perolehan tidak mengikut peraturan ditetapkan. Bekas Menteri itu menjelaskan SPRM memaklumkan beliau dipanggil memberi keterangan bagi melengkapkan siasatan dan bukan suspek yang dikaitkan untuk sebarang tindakan pendakwaan. Namun demikian, apa yang telah dinyatakan oleh Muhyiddin sebagai bukan suspek bukan suspek yang dikaitkan untuk sebarang tindakan pendakwaan telah dinafikan sepenuhnya oleh SPRM hari ini apabila SPRM menyatakan dengan mengesahkan bahawa Muhyiddin bukan dipanggil sekadar bantu siasatan tetapi antara suspek. SPRM hari ini mengesahkan Muhyiddin merupakan antara suspek disiasat bagi projek Jana Wibawa. Sumber SPRM Dipetik berkata dalam siasatan agensi itu, Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan. Mengulas lanjut, Muhammad Fazil mendakwa pemberian projek secara tender, rundingan terus dan terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui kontraktor Melayu serta Bumi Putra. Bayangkan, ini pendedahan yang Anda tak pernah tahu apabila Presiden PKMM ini menyatakan bahawa pemberian projek secara tender, rundingan terus dan terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui kontraktor Melayu serta Bumi Putra. Beliau berkata, perkara yang menjadi pertikaian persatuan itu ialah projek diberikan kepada syarikat yang mesra dengan parti tertentu walaupun mereka tiada pengalaman dan kepakaran. Inilah yang selalunya kita tidak suka, yang kita kecam habis-habisan, ianya melibatkan penerimaan ataupun kelulusan kepada syarikat kontraktor diberi projek yang mana ianya tiada pengalaman dan tiada kepakaran, tapi oleh kerana mereka mesra kepada parti-parti tertentu, maka mereka akhirnya dilantik menjadi pelaksana atau kontraktor walaupun tiada pengalaman dan tiada kepakaran. Menurut Presiden PKMM ini, kita bukan cemburu dengan mereka yang mendapat projek Jana Wibawa. Namun penganugerahan projek perlu adil dari segi pemilihan berdasarkan kemampuan, pengalaman serta profesionalisme dan bukan siapa yang baik kepada Perdana Menteri ketika itu atau Menteri ketika itu yang menganugerahkan projek, katanya. Justru beliau berkata PKMM menggesa MOF mendedahkan maklumat terperinci mengenai mereka yang sudah diberikan projek Jana Wibawa, termasuk jumlah diluluskan, siapa terbabit dan apa kesalahan didakwa mereka lakukan. Kami turut ingin mengetahui projek apa dan siapa dapat dan tindakan patut diambil. Selain itu, kami mahu tindakan bukan hanya dikenakan terhadap syarikat kontraktor terbabit Jana Wibawa, tetapi juga pegawai kerajaan sama ada di MOF, Jabatan Kerja Raya JKR serta Jabatan Perairan dan Aliran JPS yang terbabit dalam proses pemilihan kontraktor itu, katanya.
Untuk rekod, Jana Wibawa diperkenalkan di bawah kerajaan pentadbiran Muhyiddin Yassin bagi mempercepat pelaksanaan projek bertujuan merancangkan ekonomi negara ketika serta pasca pandemik COVID-19 selain meningkatkan kapasiti kontraktor Bumiputra dalam industri pembinaan supaya lebih berdaya saing, berdaya tahan dan berpotensi. Sebelum ini, kerajaan dilaporkan memudahkan kaedah pelaksanaan projek Jana Wibawa secara tender prakelayakan atau rindangan terus supaya impak pelaksanaan segera dapat dirasai oleh ekonomi dan rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Dan jumpa lagi. Bye-bye.